Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan ketinggi kesyukuran kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya, yang sangat besar, yang memberikan kita waktu, memberikan kita keimanan, memberikan kita keislaman, serta memberikan kita kesihatan untuk terus bersama-sama menghadiri perkongsian ilmu di Madrasah Ar-Rawdah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, pada malam ini kuliah asas tajwid, perkongsian ilmu sedikit daripada saya, insya-Allah. Jadi hari ini sebelum kita mula kita punya sesi pembelajaran ataupun sesi perkongsian ilmu tajwid, kita baca dahulu ataupun kita sambung bacaan tilawah kita. Tak silap saya muka surat 5 hari ini, 6 maksudnya. Muka surat 6, insya-Allah kita akan baca muka surat 6 dan 7. Insya-Allah malam ni boleh lama sikit cuti sekolah je, maafkan saya. Saya cuti sekolah. Maksudnya semua cuti. Ataupun insya-Allah mana yang sempat. Baik, pada muka surat 6, surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. InsyaAllah kalau sempat kita baca 2 muka. Kalau tak sempat 1 muka pun cukup. Okay, muka surat 6, surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Baik, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, muka surat 6, surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. InsyaAllah saya baca, kemudian ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك. Kalau tuangin sikit ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني biuni bunyi okay. Ulang balik. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم kalau boleh hati-hati Qala ya Adam. Hamzah itu sebelah alif. Jadi sebelah alif maksudnya alif itu adalah alif mad. Qala ya Adam. Sekali lagi jadi panjang. Tadi saya perasan ada yang baca diri. Jadi kalau boleh itu panjang. Sekali lagi dua harakat betul. Alif dia kat sebelah, bukan dia kat atas alif. Kalau hamzah tu atas alif baru pendek. Ni hamzah tu sebelah alif. Maksudnya alif itu adalah huruf mad, bukannya rumah bagi hamzah. Okay, sekali lagi. Qala ya Adam anbihum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم
السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Sekali lagi, Hamzah itu dekat atas, betul-betul atas ataupun tengah-tengah. Bila di tengah-tengah, li'adam apa saja tu, tengok pada perkataan li'adam apa saja tu, Hamzah itu dia dekat tengah-tengah, bukannya betul-betul dekat atas alif. Jadi A tu panjang, li'adam apa saja tu. Dua harakat betul. Sekali lagi, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى واستكبر وكان من الكافرين Kalau boleh ro tu ro, wastakbaro. Ro tu tebal di baris atas. Biasanya ro yang baris atas memang kita baca tebal. Wastakbaro ro. Tadi saya ada dengar wastakbara. Bara tu nama bara api bara. Dia baro. Dia Arab dia baro. Ringan hanya kalau baris bawah. Baris bawah baru bari. Ringan. Sekali ini wastakbara wa kana minal kafirin. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ UW. Kalau nak bagi nampak rumi dia macam tu. Tapi yang sebetulnya bagi depan, lepas tu waw tu matikan. Adum. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Walakum fil ardi mustaqarrun. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ sekali lagi. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. InsyaAllah kita boleh sempat lagi satu. Kita baca lagi satu. Surat 7. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Bila kita nak matikan huruf, kalau boleh kita baca panjang, bukan ya yang panjang ataupun bukan huruf terakhir yang panjang. Hudai, kita matikan dengan huruf yang mati itu. Tapi ketika baca huruf yang apabila mematikan huruf yang ada huruf mad dan selepas dia ada huruf mati, yang panjang itu adalah huruf mad, bukannya ya yang kat belakang tu. Kalau yang kat sini ya lah, sebab saya berhenti kat situ kan. Huda, da yang panjang. Bukan ya yang panjang. Bukan yang hudai. Salah. Dia hudai. Kita matikan dengan huruf hudai. Sama je macam yang biasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hi yang panjang, bukan mim yang panjang. Him. Betul. Pasal tak? Okay. Ulang daripada faman tabi'an. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Sekali lagi ada yang baca salah. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, yang kedua tu pendek wa ijaya fattaqun wa ijaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. ولا تلبسوا الحق orang baca salah, nanti ulang sekali lagi. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Sekali lagi, ada yang terbelit lidah saya dengar tu. Sekali lagi. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. Sekali lagi macam ada orang tambah baris. وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم فضلتكم jangan menjadi faddalatu disebab bila kita matikan huruf sepatutnya kita tahan kita punya lidah. Faddaltukum. Boleh? Okay, baik. Kita sambung. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها
منها Adl. Dua-dua mati maksudnya dua-dua kena sebut. Adl. Cumanya yang terakhir tu bunyi sedikit je ataupun bunyi 1/4 saja. Adl. Okay. Wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. ولا يقال منها Sadaqallahul azim. Baik. Muka surat 6 dan muka surat 7 ada apa soalan? Ada apa soalan? Yang mana yang rasa macam kenapa saya baca tak boleh, ustaz baca boleh? Ataupun mana-mana tempat lah yang rasa macam susah, nak perlu diterangkan, InsyaAllah saya boleh cuba bantu. Yang mana satu tu mati tu? Yang tadi tu minha adl. Kalau bacaan dia dipanggil bacaan raum ataupun bacaan yang mana kita sebut 1/3 daripada huruf terakhir. Dal tu dah memang mati dah. Itu adl. Itu dah adl kan. Tapi lam tu kalau dari segi hukum dia kata baca 1/3 daripada huruf tersebut. Adl. Adl. Tapi nak bagi senangnya adl. Kita matikan kedua-dua huruf. Sebab dua-dua huruf tu mati. Dal tu mati, lam tu mati. Yang paling senang kita tengok pada ayat contohnya idza jaa. Ayat idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia punya ayat mana? Ayat apa? Baris terakhir dia adalah fathu. Kalau kita baca fath seperti macam nak sebut. Tapi kalau susah, cukup sekadar cukup sifat kedua-duanya. Fath. Ta pun kita sebut, ha pun kita sebut. Fath. Contoh lagi. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Jim pun kita sebut, ra pun kita sebut. Lagi contoh, wal asr. Wal asr. Ra tu kena sebut. Jangan stop saja. Kalau stop saja sana. Seperti tidak menyebut ra tu. Kalau kita tak sebut, kalau kita hanya sebut as. Mana ra? As. Mana ra? Dia ada ra kan? Wal asri. Kalau ayatnya wal asri innal insan. So kalau berhenti wal asr. Ra tu kena sebut. Wal asr. Jangan jadi wal asr. Bila jadi wal asr dah salah. Dia hanya sebut sifat dia wal asr. Wal asr. Kalau ada apa? Kalau kita tukar itu sad dengan ra jadi wal amr. Kan? Ra macam tu bunyi dia. Kita gabungkan ataupun sebut kedua-duanya. Tapi sebut sad dulu. Wal asr. Sad dulu baru ra. Wal asr. Yang pendek dia wal asr. Dua-dua sebut. Tapi sebab kita baca Quran serentak wal asr. Boleh? Ada apa soalan lagi? Tak ada? Ada soalan dekat Facebook. Kalau yang kat rumah saya tak tahu lah. Itu kena tanya JK Masjid lah. JK Masjid kata ada soalan, saya cuba jawab. Baik. Kita pergi kepada makhraj huruf ataupun sambungan makhraj huruf kita. Jadi hari ini kita nak sentuh makhraj yang terakhir yang belum disentuh, iaitu makhraj yang paling banyak huruf dia. Yang paling banyak. Saya buat ulang kaji
Tadi saya tengok-tengok ada lebih kurang 18 huruf. 18 huruf. Tuan Syafiq, ada yang tak dapat. Okay, baik. Okey, gambar rajah yang diberikan tu, gambar rajah tu hanyalah untuk rujukan untuk kita nak tengok dekat mana tempat-tempatnya. Okey, baik. Kita dah sentuh makhraj al-jawf, iaitu rongga mulut, alif, waw dan ya, iaitu huruf mad. Di mana apabila kita baca panjang, kita akan guna rongga mulut kita. Seterusnya adalah rongga kerongkong, al-halqu, iaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ha, huruf ain, huruf kha. Kita juga dah sentuh makhraj bibir. Ada 4 semuanya, fa, wa, mim dan ba. Okey, jadi yang terakhir ataupun makhraj terakhir yang satu lagi kita juga ada sentuh, iaitu khayshum, iaitu huruf-huruf dengung, iaitu huruf mim dan nun. Biasanya yang bertanda tasydid. Itu rongga hidung, al-khayshum. Dan yang terakhir ataupun yang ingin disentuh pada hari ini adalah makhraj lidah ataupun al-lisan. Makhraj lidah. Baik. Jadi makhraj lidah ni, lidah kita ni panjang kan? Sebenarnya lidah ni panjang sampai ke belakang ni, sampai ke kerongkong ni, itu di tempat lidah kita. Kalau tengok daripada gambar tu, daripada nombor saya tunjuklah. Daripada depan tu sebelum gigi sampailah ke kerongkong. Kalau tengok dekat gambar tu. Nampak? Di sepanjang-panjang tu ada tempat-tempat dia khusus kepada makhraj-makhraj ataupun huruf-huruf yang akan keluar di tempat tersebut. Baik. Jadi makhraj yang kita nak sentuh yang pertama adalah pangkal lidah. Makhraj pangkal lidah. Kat mana pangkal lidah ni? Kalau tengok dekat gambar ni, paling dekat dengan kerongkong kita. So paling dekat dengan nombor 14 tu. Kalau tengok pada gambar, paling dekat kita punya kerongkong. Dekat situ. Itu pangkal lidah kita. Jadi huruf yang keluar daripada pangkal lidah kita adalah huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf, iaitu pangkal daun lidah terkeluar sedikit daripada makhraj huruf qaf, keluarnya daripada huruf kaf. Dan apabila lidah diangkat ke langit-langit lembut dan ditekankan pada anak lidah, keluarlah huruf qaf. Maksudnya dekat belakang ni, yang paling dekat dengan kerongkong tu, kita tolak naik atas. Qaf, 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 qaf. Lidah belakang tu, pangkal lidah, kat situlah tempat keluarnya huruf qaf. Qaf. Manakala huruf kaf depan sikit, kan ataupun ka. Okay, macam mana kita nak pastikan kita sebut betul? Kadang-kadang semasa kita testing betul, tapi kalau kita nak baca wa rabbaka, kadang-kadang jadi wa rabbaka. Contoh lagi, al-haqqu min rabbikum. Contoh, al-haqqu min rabbikum. Kalau kita tak jaga, dia akan sebut al-haqqu. Ku jadi apa? Kaf ke fa? Kaf. Dia kena belakang lagi. Al-haqqu. Al-haqqu belakang. Paling hampir dengan huruf, paling hampir dengan kerongkong. Kalau tengok dekat gambar rajah ni, dekat belakang ni, dia sentuh dekat bahagian atas. Al-haqqu. Kalau qaf paling belakang, kaf depan sikit. Kaf. Okey, kalau nak mati pun sama juga, nak matikan huruf. Contoh, haqq. Haqq. Dia betul-betul rasa dekat belakang. Kalau kaf, rabbak. 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 Di depan sikit, dia ringan sikit. Kalau kita tengok dia ringan. Kalau qaf tu nampak tebal, qaf. Kaf ni macam ringan sikit, kaf. Boleh? Dapat?
Baik. Seterusnya adalah makhraj pada pertengahan lidah. Tadi dekat belakang. Sekarang kita nak sentuh di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah ni kat mana? Dekat sini. Ada gambar senang. Dekat apa? Okey, kat tengah-tengah lidah. Okey, apa makhraj yang keluar daripada tengah-tengah lidah? Makhraj pertengahan dalam lidah apabila ia diangkat menekan pada langit-langit keras. Langit keras kat tengah-tengah tu. Kemudian tekanan udara keluar daripadanya. Terjadilah tempat keluar huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Ketiga-tiga huruf ini juga digelar sebagai huruf pertengahan daun lidah. Jadi iya, cuba iya, iya, iya. Bukan iya. Iya. Bisa juga kalau saya ajar dekat sekolah tu, ajar iya, dia sebutlah iya, iya. Dia bukan iya. Iya tu dah dua huruf. Ada hamzah dengan iya. Dia iya saja. Dia guna tengah-tengah, dia tolak dekat kita punya langit-langit keras. Langit-langit keras kat tengah-tengah tu. Iya. Iya. Okay, huruf lain dia shin. Shin. Okay, shin ni macam mana kita nak bezakan? Yang shin ni kita macam berhamburan keluar angin tu. Angin tu terkeluar. Shin. Kita macam tersembur. Shin saja huruf dia tak silap saya, sifat dia adalah kata shin di mana akan berhamburan. Shin. Shin. Shtar. Shtar. Dia berhamburan. Seterusnya huruf jim. Jim. Jim ni sama juga, tapi macam mana kita nak kenal dia adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah maksudnya apabila kita tekan kat sini dia melantun balik. Macam mana kita nak tengok, kita matikan huruf jim. Ajj. 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 Dia jangan ada. Bila dah aja tu dah tambah huruf, dah tambah baris. Dia aja. Dia melantun. Kita tak buat pun, kita tak buat-buat, dia terlepas. Bila kita tekan terlepas, maka jadilah lantunan tu ataupun qalqalah tersebut. Itu maksud lantunan ataupun huruf qalqalah. Dia melantun. Dia bukannya buat-buat aja. Aja itu dah salah. Dapat? Aja. Okey, baik. Kita pergi kepada makhraj yang seterusnya, iaitu sepanjang tepi lidah. Tepi lidah yang ditekankan pada geraham atas sebelah kiri atau kanan, maka keluar daripadanya huruf wad. Ia adalah makhraj huruf yang paling susah disebut dan ia juga digelar huruf lingkungan tepi lidah kerana keluar daripada tepi lidah itu. Baik, huruf wad. Ni antara huruf yang ramai lah nak betul tu payah. Tapi dengan latihan insya-Allah boleh. Baik, dia katakan ini guna tepi lidah, sentuh geraham kiri ataupun kanan. Okey, geraham kiri ataupun kanan sentuh. So lidah dikata sentuh geraham sebelah kiri atau kanan ke belah atas, ke atas. So tepi lidah sentuh belah kiri. Contoh biasanya orang guna belah kiri. Kalau pandai belah kanan, mana tahu dia. Kan, belah kiri. Okay, nak sebut dia huruf bad ni dia huruf yang memanjang. Maksudnya huruf dia nak sebut tu macam panjang sikit daripada huruf lain. Allah. 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 Dan ia bukan huruf qalqalah, bukan huruf qalqalah. Bermaksud kalau kita matikan huruf bad, sepatutnya tiada bunyi melantun. Contoh ada melantun ke? Tak ada. Contoh tadi kita nak baca Fadbaltum. Fadbaltum. Jadi kita tahan, sebab di situ satu kita sebut ba lah. Tapi kita macam mana nak pastikan kita sebut yang betul, kita tahan tu kat sebelah geraham atas tu.
So lidah sebelah kiri sentuh geraham atas. So kalau kat sini lidah ni akan sentuh kita punya gigi. Contoh ni gigi dia akan sentuh sebelah tu. Okey. Jadi contoh yang biasa, ayat yang biasa, contoh out fis samawati wal ard. Biasa ni kalau saya dengar orang baca fis samawati wal ard, ada terlebih. Jangan terlebih. Sebab dot bukan huruf qalqalah. Bermaksud dot tidak berlantun. Dia kalau mati, maksudnya mati dia melekat. Out. Contoh ni. Dapat? Ini memang susah. Kenapa susah? Sebab kita nak pastikan lidah kita tu betul-betul dekat belah gigi. Boleh? Baik, seterusnya. Makhraj seterusnya adalah makhraj hujung lidah, tepi hujung lidah. Apabila diangkat ke langit keras, menekan pada gusi depan sebelah atas yang menjadi tempat sekatan udara, kemudian udara yang berada dalam rongga mulut keluar daripada sekatan, maka keluarlah daripadanya lafaz bunyi lam. Baik, tepi hujung lidah dekat belah tepi, dia kata menekan pada gusi gigi depan. Tolak gigi, letak pada gigi depan sebelah atas. Lepas tu macam kita ada ruang udara, kita macam buat ruang udara kat situ. Lepas tu kita keluarkan. Contoh huruf dia adalah lam. Okay, macam mana nak kita check? Kita matikan huruf lam tu. Mana lidah kita? Rasa tak? Lidah itu berada di atas gusi atas. Dapat? Baik. Seterusnya tepi hujung lidah lagi, apabila ia diangkat ke langit-langit keras, menekan pada gusi gigi depan sebelah atas, tempat yang lebih kurang sama, dan langit-langit lembut diturunkan, kemudian menekan udara yang berada dalam rongga mulut dan keluar melalui mulut dan hidung, maka keluar daripadanya lafaz bunyi nun. Huruf nun. Jadi huruf lam lebih kurang tempat yang sama, tetapi kali ini kita keluar bersama dengan bunyi dekat hidung. Lidah, hujung lidah sentuh di gusi atas. Lepas tu kita keluarkan bersama bunyi hidung. Itu baru tempat dia bunyi huruf nun. Sebab itu kalau kita nak baca macam saya sebut pada mula-mula kuliah, saya kata kalau kita nak pasti bezakan huruf mim dengan huruf nun. Huruf mim ni mulut dia tertutup. Itu paling senang. Dan untuk huruf nun, pastikan lidah kita berada dekat atas gusi tu. Gusi atas. Ar-Rahman. Bila mati tu, lidah tu dekat atas gusi atas. Ar-Rahman. Kita letak dekat gusi atas tu. Barulah betul kita punya sukunnya berada pada makhraj nun. Baik. Kita pergi kepada yang terakhir. Untuk hari ini sempatnya tak dapat nak habiskan semua. Tapi kita sentuh yang terakhir, iaitu makhraj huruf ra. Makhraj huruf ra. Baik. Huruf ra ni berada pada tepi hujung lidah berdekatan dengan huruf nun, serta melencong ke belakang tepi hujung lidah. Maka keluar daripadanya huruf ra. Baik. Huruf ra. Ra. Maksudnya tempat yang sama, cuma dia melencong ke bawah atau melencong ke tepi. Ra. Ada ra ni satu-satunya huruf yang bergetar. Siap saya bergetar ataupun takrir, yang mana kita kena ada getaran. Bunyi ra tu. Ra. Satu-satunya huruf. Okey.
Jika ini menjadi kesusahan orang juga, dia tidak dapat bezakan huruf orang dengan huruf ghin. Lagi-lagi kalau belah-belah pantai timur, belah-belah kampung raya, dia bukannya nak kata tak boleh baca, tak. Tapi dia sebabkan dah terlalu pekat. Roh dia dah terlalu pekat. Kan? Roh dia pekat. Kalau boleh, sebab itu kita kena tahu dekat mana tempat keluarnya huruf. So, roh dekat lidah. Tidak sentuh tengkuk, tidak sentuh kerongkong, tidak sentuh hidung, tidak sentuh bibir. Lidah sahaja. Cuma lidah tu kena sentuh gusi, lepas tu melencong ke bawah. Okay. Roh. Ataupun kita menggentarkan kita punya lidah. Roh. Kalau ring, kat mana ring? Ring dekat kerongkong ataupun pangkal kerongkong. Maksudnya kat paling atas. Sama dengan tempat kerongkong. Jadi bila kita dapat bezakan kedua-dua ni, maksudnya kalau kita nak baca ghairin, contoh kita baca ghairin, dia memang dah nampak berbeza tempat dia, gha dan ri. Tapi kadang-kadang sebab tak susah nak sebut ghairi, sejaga lidah kita. Gha dia berada pada pangkal kerongkong, ri itu berada di hujung lidah. Hujung lidah. Ri. Ghairil maghbu. Dapat? Baik. Cuba Okey, huruf ra ni special sikit. Sebab apa? Sifat dia banyak. Sebab apabila dia baris atas, dia jadi tebal. Baris atas dengan baris depan jadi tebal. Contohnya ra dan ru. Ra dan ru. Tapi kalau dia baris bawah, dia jadi nipis. Ri. Orang tak baca ri. Tak tebal. Dia nipis. Ri. Nak bagi senang nampak nipis, senyuman tu bagi gede. InsyaAllah jadi nipis. Ri. Senyuman tu lagi besar, insyaAllah lagi nipis lah. Allah. Ri. Lepas kalau baca ghairil. Sebab itu orang yang baca betul-betul Quran dengan makhraj yang betul, insyaAllah dia melatih mulut. Lama-lama dia akan jadi alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah tak ada kelebihannya. Baik, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi makhraj huruf lisan ataupun makhraj huruf lidah. Ada lagi dalam 9 huruf kalau tak silap saya. Okay. Nanti kita akan sambung untuk pengajian yang akan datang. InsyaAllah kita akan kongsikan InsyaAllah minggu depan dah habis cuti. InsyaAllah akan ada lah. Baik, jika tiada itu saya akan malam awal dekat DJK Surau, InsyaAllah. Okay, baik, sebelum tutup ada apa-apa persoalan? Okay, tak ada soalan InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.